Faham dah nisbah? Istilah nisbah tu tahu kan? Dia adalah kuantiti dua ataupun lebih daripada dua kuantiti, tapi unit dia mesti sama. Baru kita dinamakan nisbah. Okey, yang pertama right ke pangkah? Right. Okey, right. Sebab apa right? Kuantiti yang sama. Unit dia sama. Bukan kuantiti ni, unit sama. Unit dia cm. So right. Okey. Tolong tanda dekat buku, dekat modul tu. Okey, B. Salah. Pangkah. Kenapa pangkah? 3 tu unit lain. Sebab apa? Dia melibatkan saat dan minit kan? Okey, C. C 3 kuantiti tu. Tapi kuantiti dia tapi apa yang tak sama? Unit dia tak sama. Dia ada unit kilogram dengan gram. So salah. Last kali D. Salah. Kenapa kamu kata salah? Unit tak sama. Tapi last kali jawapan dia 1 nisbah 6 nisbah 15. Nampak tak? Yang lain ni nampak tak? Yang lain ni dia ikut apa dia punya kuantiti sama. 2, 800, 9. Tapi untuk D ni, kuantiti dia 1000. Tapi di sini dia letak 1. Dia tukar kepada apa? Dia tukar kepada apa? ml kepada milimeter kepada liter. So, kamu ingat lagi tak? Milimeter nak pergi liter, kita kena buat apa? Darab ke, bahagi ke? Ingat tak lagi? Liter nak pergi milimeter. Siapa besar? Liter ke milimeter? Liter. Liter nak pergi milimeter, kita darab berapa? Darat 1000 lah sayang. Darat 1000. Okey, so darat 1000 dia dapat berapa? Dia dapat berapa tu? Betul tak dia dapat 1 bila darat 1000? Yang tu apa dia? Yang tu milimeter nak pergi liter. Milimeter nak pergi liter, kita buat apa tu? Bahagi berapa? Bahagi berapa? Tadi darat dengan 1000 kan? Betul tak? Tadi darat dengan 1000. Yang ni kita nak darat dengan berapa ni? Yang ni kita bahagi dengan 1000 lah cik. Tadi darat dengan 1000. Ni bahagi dengan 1000 pula. Ya Allah, yang ni saya rasa form darjah 6 darjah ni. Betul tak darjah 6 darjah? Darjah 5 belajar ni. Penukaran unit maksud dia. Penukaran unit. Okey, Sat saya nak tunjuk apa ni? Nak tunjuk line apa? Nota kat apa ni? Okey. Okey, nampak tak ni? Nampak tak? Liter nak pi ke milimeter, kita darat dengan 1000. Milimeter nak pergi ke liter, bahagi 1000. Jadi di sini tadi kita dapat dia 1000 milimeter nak pergi ke liter, kita buat apa? Bahagi kan? Bahagi 1000. Tu yang dia dapat 1. Jadi di sini dia dah tukar kepada liter. Maksudnya di sini dia adalah unit dia sama semua dah. Jadi di sini adalah betul lah. Faham? Faham tak yang ni?
Siapa tak faham? Saya terang lagi. Siapa tak faham? Faham semua? Sufi faham tak Sufi? Okey, bagus. Faham. Nanti habis je topik nisbah ni saya akan buat quiz dengan dalam Google Form. Jadi saya akan tengoklah yang mana yang faham, yang tak faham. Okey. Habis untuk nisbah. Okey, mari kita tengok pula dia punya lepas nisbah apa dia? Okey, nisbah setara muka surat 77. Okey, muka surat 77. Nisbah setara tu apa dia? Okey, tahu dah apa dia nisbah setara? Boleh tak tolong baca kat saya? Nisbah setara. Apa dia nisbah setara? Dalam buku teks pun ada ni. Ni nisbah setara ni. Dalam buku teks pun ada nisbah setara. Apa dia? Baca sat ni. Yang ni. Ni. Apa dia nisbah setara? Baca sat kat cikgu. Lekat. Masa nak habis 3.5 jam lagi kita tinggal ni. Sat je. Nisbah setara. Setara maksudnya sama. Faham tak? Setara adalah maksud dia sama. Okey, jadi kita akan membahagi ataupun kita kena darab bahagian dan nisbah tu dengan nombor bulat saja. Okey. Okey, nisbah setara. Okey. Okey, nisbah setara. Ataupun erti kata lain adalah nisbah yang sama. Faham? Okey, nisbah setara ni kita akan darab dan kita akan bahagi dengan nombor bulat. Ni darab, ni bahagi. Okey, kita akan darab dan kita akan bahagi dengan nombor bulat. Okey, macam mana? Okey, selalunya kamu tengoklah muka surat ni. Okey, contoh 2. Kamu tengok contoh 2. Dalam buku teks contoh 2. Okey, selalunya kalau kita kena melibatkan kalau dia punya darab. Okey, kalau kita darab, maksudnya nisbah, selalunya nisbah tu adalah nisbah pecahan. Kalau kita bahagi, selalunya nisbah tu adalah nisbah nombor bulat. Okey. Jadi, macam mana kita nak darab, macam mana kita nak bahagi? Okey, kalau darab selalunya kita guna kita nak darab. Kalau darab selalunya kita guna GSTK. GSTK ni apa dia? Gandaan sepunya besar. Gandaan sepunya terkecil. Okey, kalau bahagi selalunya kita nak bahagi dengan nombor bulat tu kita kena cari FSTB. Ini apa dia? Faktor sepunya terbesar. Okey, mari kita tengok contoh dalam buku teks. Kita tengok contoh dalam modul. Okey, ni dalam buku teks.
Okey, nampak semua dalam buku teks ni contoh nombor 2. Okey, kamu faham tak dia kata apa? Antara berikut, manakah nisbah yang setara dengan 27 dan 45? Faham tak yang penyelesaian dia bagi ni? Faham ke tak faham? Mesti kamu tak faham ni. Nak suruh cikgu juga tunjuk. Betul tak? Betul tak? Nak suruh cikgu juga tunjuk. Tak apa, cikgu tunjuk. Okey, tengok betul-betul. Antara berikut, manakah nisbah yang setara? Maksudnya setara maksudnya yang sama. Yang sama dengan 27 nisbah 45. Okey, mari tengok. 27 nisbah nak 27 nisbah 45. Yang setara dengan yang ni kan? Betul tak? Okey, jadi dia kata apa? Mula kita ambil 9. Kita ambil pertama, kita ambil 9 nisbah 15. So kita tulis 27 nisbah 45. Adakah dia setara dengan 9 15? Dalam buku teks tu dia buat kira panjang. Hak ni kamu tengok sebab kira cara mudah, senang je. Okey, senang je. Kamu tengok yang mana kecil, nisbah yang sebelah kiri ke sebelah kanan? Yang nombor 1 kecil ke yang nombor 2 kecil? Yang mana yang paling besar? Nombor 1 ke nombor 2 nisbah tu? Okey, nombor 1. Jadi macam mana kita tak ada setara juga kamu ambil kalkulator, tekan kalkulator yang besar bahagi yang kecil. Maksudnya 27 bahagi 9. Dapat berapa? 3 kan? Lepas tu ambil pula 45 bahagi 15. Hujan lah. Besok tak boleh baju. 3. Jadi dia sama kan? Dia sama kan? Maksudnya dia setara. Ni, Kak apa? Nanti sana. Adam. Adam dengan Abang Ah. Pergi ambil baju. Cepat hujan. Ambil Raga. Luffy pun sama pergi ambil baju. Ustaz. Pergi ambil baju. Tak apa. Pergi ambil dulu. Sekali baju basah. Sana hujan tak tempat hampa? Perda hujan tak? Sini pun baru nak hujan rumah saya ni. Tu dia lebat dah. Cepat. Sekali baju basah. Okey, dia setara kan? Okey, kita sambung. Nombor 2. Kita ambil pula 27 nisbah 45 sama dengan 5 nisbah 3. Okey, kamu cek tengok bahagi tengok. Dia sama tak? Dia bagi tak? 27 bagi 5 dapat berapa? Ha, 27 bagi 5 dapat berapa? Bila kamu bahagi, kamu dapat perpuluhan, automatik dia bukan setara. Maksud setara di sini dia mesti bahagi ataupun darab dengan nombor bulat. Boleh faham? Jadi maksudnya dia tak setara yang ni. Okey, habis dah ambil ni baju. Okey, nombor 3. Nombor 3 apa dia? 27, 45 sama dengan 54 nisbah 90. Setara ke tak? Yang ni cara dia senang je. Yang besar bahagi dengan yang kecil. Maksudnya 54 bahagi 27. 90 bahagi 45. Setara ke tak? Setara. Nampak? Senang je kan? Saya kata kan? Okey, last sekali. Di sini dia adalah pecahan. Okey, 27, 45 sama dengan 1/2 nisbah
5/6. Okey, kalau pecahan saya kata kamu boleh cari kalau pecahan nampak ni. Kalau pecahan dia adalah kita kena darab. Okey, kita nak darab dengan berapa ni? Ataupun 27 dengan 1/2 ni mana kecil lagi? 27 kecil ke 1/2 kecil? Jadi 27 bahagi 1/2 dapat berapa? 27 bahagi 1/2 dapat berapa? 54. 54 kita nak hilangkan pecahan ni. Bila pecahan nampak tak? Saya kata kamu kena darab. Pecahan kamu kena darab. Maksudnya di sini 1/2 darab 54. Nisbah 45 bahagi 5/6 pun 54 juga. Betul tak? Tekan je kalkulator. 5/6 darab 54. Okey, so kita dapat berapa? Kita dapat 45. okey, 45 nisbah berapa? 1/2 darab 54 dapat berapa? 1/2 hak ni 27. Ni 27. Yang ni nisbah hak ni adalah 45. Adakah dia setara yang ni? Kenapa kamu kata tak? Kan saya kata kalau dia setara, kita darab ataupun kita bahagi nombor yang sama. Nombor bulat yang sama. So di sini kita darab dengan nombor bulat yang sama tak di sini? Kita darab dengan nombor bulat sama tak ni? Sama. Sama tak? Sama kan? Maka ini adalah setara. Boleh faham? Okey, ni sebuah setara dan tak setara. Okey, mari kita tengok contoh dalam modul saya ni. Okey, nombor 3. Okey. Yang ni berapa nak letak dia? Lengkapkan ni sebuah setara yang mewakili bahagian berlorek dalam rajah berikut. Okey, ini berapa nak letak? 1/2. Ada yang 1/2. 1/2. Okey, lepas tu yang ni pula 4. Lari pada. 4. Okey, seterusnya yang berapa? 12 nisbah 6. Okey, 12 dia berlorek 6. Keseluruhan dia berapa? 12. Boleh faham yang tu? Okey, B nanti kamu buat sendiri. B nanti buat sendiri. Okey, saya nak tengok nombor 4. Padankan nisbah-nisbah yang setara. Okey, jadi kita nak tengok dia setara dengan berapa? Macam mana kita nak cari dia nisbah yang setara? Okey, kalau saya buat macam ni, senang je. Okey, macam ni kita buat. Kita nak padankan dia setara dengan apa? Okey, saya tunjuk kamu. Okey. Okey, kita tengok dulu. 2 nisbah 5 nisbah 1. Agak-agak kamu dia setara dengan berapa? Ha, 8 nisbah 20 nisbah 4. Macam mana kamu dapat? Okey.
Okey, kita bagi 2. Okey, senang. Okey, senang je macam ni. Tadi saya kata apa? Kalau nisbah setara tu, kalau dia punya nombor bulat tu kita kena bahagi. Bahagi kita kena guna faktor sepunya terbesar. Kalau dia pecahan ni, kita guna gandaan sepunya terkecil. Kita kena kita darab lah kan. Okey, tapi kalau macam ni, okey, 10, 8, 3. Okey, kita nak tahu yang mana. Kamu boleh, yang ni adalah apa? Yang ni adalah nombor bulat kan? Bila dia nombor bulat, kamu guna faktor sepunya terbesar. Okey, macam mana nak cari faktor sepunya terbesar? Maksudnya 10, 8, 3. Ingat dah yang itu yang cikgu tunjuk tu dalam video tu. Okey. FSTB untuk 10. 10 lagi apa lagi? 8, 3. 10, 8 dengan 3. Okey, ingat tak kita buat macam ni, kaedah pembahagian berulang? Ingat tak? So, kita nak bahagi dengan nombor perdana. Kita nak bahagi dengan berapa? Yang boleh. Faktor sepunya terbesar ni kita akan bahagi bila ketiga-tiga ni boleh bahagi dengan nombor perdana. Kalau tak boleh, kamu kena stop. Lain dengan gandaan sepunya terkecil, kita kena stop bila dia dapat 1, 1, 1 kan kat bawah kan. Yang ni macam mana kita nak buat? Faktor sepunya terbesar. Kita nak bahagi dengan berapa ni? Dia tak boleh bahagi dah kan? Boleh tak bahagi? Dia tak boleh bahagi dengan 2, tak boleh. 3, tak boleh. Okey. Yang ni 10. Okey, 10. Okey, mai kita tengok tadi dia kata yang ni 2 nisbah 5 nisbah 1 ni sama dengan yang ni kan? Okey, mari kita cek tengok. 8, 20, 4. Okey, 8 20 dengan 4. Okey. Okey, jadi kita nak bahagi dengan berapa? 2. So, sini dapat 4. Yang ni dapat 10. Yang ni dapat 2. Okey, kita bahagi lagi. Boleh tak bahagi lagi dengan nombor perdana? Boleh. Dengan berapa? 2. So, ini 2. Ini 5. Ini 1. Okey, jadi boleh bahagi tak lagi? Okey, kita stop. Okey, kita start dengan 2, 5, 1. Jadi, kita tengok jawapan dia. Ada tak 2, 5, 1? Ni, betul lah. Nampak? Faham? Dapat kan? Okey, kita try buat dengan 372. 372. Tak boleh. Tak boleh. Okey, 9, 21 dengan 6. Okey, berapa kita dapat? Yang ni kita boleh juga buat, try tengok buat gandaan faktor sepunya terbesar. Berapa dapat? 9, 21 dengan 6. 9. Kita buat 9. Allah. 9, 21 dengan 6. Kita boleh bagi tak yang ni? Boleh. Kita berapa? 3. 3. Yang ni? 8. 21 bagi 3, 8 lah. 7. Hampir ni. 7. 6 bagi 3? 2. Okey, boleh bagi tak lagi?
Ini adalah faktor sepunya terbesar. Stop kan? Okey, kita start dengan 372. Ada tak 372 tengok sini? Yang mana ada tak? Ada. So, 92 ni adalah setara dengan yang ni. Nampak? Faham? Okey, lepas tu kita nak buat yang mana lagi yang senang, yang boleh. C tu. C dia ada perpuluhan. Jadi kita settlekan perpuluhan tu dulu. Kita hilangkan perpuluhan tu. Maksudnya kita nak darab dengan berapa ni supaya perpuluhan ni hilang? 10. Jadi kita akan dapat 30. Kan? 3 darab 10 kan? Lepas tu dapat apa lagi? Ampun disebut dah Sat. 24 jadi 24. 0.9 jadi 9. Kita boleh tak bahagi dengan apa-apa sini? Boleh tak? Boleh. Bagi dengan berapa nak buat perdana? 2. 9 boleh bagi dengan 2 lah. Kalau siapa kata 2, 9 boleh tak bagi dengan 2? Ni FSTB. FSTB dia mesti ke semua boleh bahagi. Jadi tak boleh kan? Jadi kita bagi dengan 3. 30 bagi 3. 10. 24 bagi 3 berapa? 8. 9 bagi 3 berapa? 3. Boleh tak lagi berhenti? Boleh lagi berhenti. Boleh tak lagi kita nak continue, nak bahagi? Okey, stop. Kita start dengan 10, 8, 3. Ada tak? Kan senang. So, kalau hak ni lah. Nampak? Senang tak? Kan sekata matematik senang di dunia. Okey, saya nak ingatkan lagi, saya nak peringat lagi kamu untuk nak cari nisbah yang setara. Nombor bulat kita kena bahagi dan kita kena dapatkan dia tu, kita kena guna faktor sepunya terbesar. Nampak tak? Kita akan guna kaedah faktor sepunya terbesar. Yang ni untuk dia nombor bulat. Kalau dia pecahan, kita kena guna gandaan sepunya terkecil. Itu adalah untuk kalau dia nombor apa? Nombor apa tadi tu? Pecahan kan? Tu. Boleh? Faham Boleh tak yang ni? Boleh. Okey. Okey, lepas tu kita tengok pula nombor 5. Okey, bentuk termudah. Nisbah dalam bentuk termudah. Bentuk termudah muka surat 78. Tengok muka surat 78. Okey, saya tengok pula. Okey. Bagaimanakah? Tu dia guruh lebat apa kuatkan main hujan lebat orang saya ni. Dengar tak hujan apa? Lebat kan main kat rumah saya ni. Okey, tak apa. Kita ada dalam 20 minit lagi.
Dia satu. Okey, satu. Kita ada tutorial ni. Sat, 20 minit lagi. Sat je. Okey, sini. Yang ni last untuk yang termudah. Yang termudah ni senang. Sama juga yang macam tadi tu. Kita guna faktor sepunya terbesar dengan gandaan sepunya terkecil. Pemudahkan ni maksudnya termudah di sini adalah kita kecilkan dia sampai dah tak ada nak sebut dah. Tu yang namakan bentuk termudah tu. Okey. Untuk mengungkapkan nisbah dalam bentuk termudah, kita kena bahagi kuantiti itu dengan faktor sepunya terbesar ataupun kita kena darab kuantiti itu dengan gandaan sepunya terkecil. Mari kita tengok contoh 4. Okey, 800 gram kepada 1.8 kilogram. Yang ni unit tak sama kan? Unit sama dah yang ni. Contoh 4 ni. Unit dia tak sama kan? Bila tak sama, kamu kena tukar dia kepada unit yang sama. Iaitu kamu kena tukar kepada gram. Jadi 1.8 darab dengan 1.8 darab dengan 1000. Dia dapat berapa? 1800. Okey, nampak yang ni? Lepas tu kita dapat 800 dengan 1800 gram. Macam mana yang dia bahagi 200 tu? Siapa tahu? Siapa tahu macam mana dia bagi 200? Senang je. Siapa boleh hafal kat saya kenapa dia bagi 200? Cepat. Ya, apa dia? Okey, lekan. Dalam bentuk termudah. Sekali saya nak pergi kerja rumah kamu ni. Tak tahu? Ha? Okey. Kenapa dia bahagi dengan 200? Okey, kamu tengok di sini. Kita nak membagi kuantiti tu dengan faktor sepunya kita boleh guna faktor sepunya terbesar ataupun kita boleh darabkan dengan gandaan sepunya terkecil. Jadi 800 dengan 1800 faktor sepunya terbesar dia adalah 200. Kita carilah. Dia adalah 200. So di sini kita kena bahagi dengan 200 lah, dapatlah 4 nisbah 9. Okey. Faham yang tu tak? Okey, tengok contoh dia lagi. Contoh B. 32 nisbah 24 nisbah 20. Okey, kita nak permudahkan dia. Kita nak kecilkan dia. 32, 24, 20 ni. Kita nak bahagi dengan berapa? Okey, memandangkan B ni adalah nombor bulat. Kita kena cari faktor sepunya terbesar dia berapa. Okey, tengok contoh. 32, 24, 40. Okey. Bentuk termudah nah. Bentuk termudah. Okey, tadi kita ada apa? Allah. Kita ada 32, 24, 20. 32, 24. Berapa? 30 20. 20. Macam tadi juga lah saya tunjuk gambar tu. Okey, 32, 24, 20. Kita nak kecilkan dia dalam sebutan yang termudah.
bentuk termudah. Jadi kita nak tahu. Kan saya kata tadi kalau dia nombor bulat kita kena bahagi. Ni yang ni. Nampak ni. Kalau dia nombor bulat, kita kena bahagi dengan faktor sepunya terbesar. Kalau dia pecahan, kita kena darab. Okey, dengan gandaan sepunya terkecil. Okey, la ni dia ada nombor bulat kan? Bila nombor bulat, kita kena bahagi. Okey, kita nak bahagi dengan berapa? Okey, jadi kamu kena cari dulu faktor sepunya terbesar untuk 32, 24, 20. Okey, macam mana nak cari dia? Senang je. Okey, 32, 24, 20. Okey, faktor sepunya terbesar. Okey, kita nak bahagi dengan berapa? Bahagi dengan 2 kan? Okey, 32 bahagi 2 dapat 16. 24 bagi 2 dapat berapa? Dapat berapa yang ni? 20 bagi 2, 10. Okey, jadi kita nak bahagi lagi tak? Tak payah. 16, 12, 10 nak stop ke? Kan nak 16, 12, 10 kita nak stop ke kita nak bahagi lagi? Okey, bahagi dengan berapa? Allah. Bahagi dengan okey, bahagi dengan 2. 16 bagi 2? 12 bagi 2? 10 bagi 2? 5. Jadi berapa faktor sepunya terbesar dia? Faktor sepunya terbesar dia berapa? Kita nak bahagi ni berapa? Maksudnya kita ambil yang ni dah faktor sepunya terbesar dia ni. Kan ingat tak lagi kita buat tu 2 darab 2 sama dengan 4. Jadi semua ni kita akan bahagi dengan 4, bahagi dengan 4, bahagi dengan 4. Kita dapat berapa? 8, 6, 5. Nampak? Ataupun bila kamu dah dapat, bila kamu buat faktor sepunya terbesar, kamu dah dapat dah yang ni. Nampak ni? 8, 6, 5 kan? Sama tak yang ni? Sama. Inilah 8, 6, 5 ni adalah bentuk dalam sebentuk termudah. Tapi kamu kena tunjuk jalan kerja lah. Ni adalah jalan kerja dia. Kena tunjuk. Boleh faham? Okey. Saya nak tunjuk yang pecahan pula. 3, 5, 7, 10. Okey. 3/5. Tolong baca kat saya. 3/5. Ni sebelah? 7/10. Okey, tadi cikgu kata kalau dia pecahan, kita kena cari apa kalau pecahan? Kita kena darab kan? Kita kena darab. Tapi kita kena cari apa? Gandaan sepunya terkecil. Okey, tadi yang ni nombor bulat, kita guna faktor, kita bahagi faktor sepunya terbesar. Kita cari faktor sepunya terbesar dulu. Faham beza dia? Saya nak ulang lagi. Kalau dia nombor bulat, kita kena nak bahagi dia, kita kena cari faktor sepunya terbesar. Tapi kalau dia pecahan, kita kena darab dia ni, tapi nak darab dengan apa? Dengan nombor apa? Nombor tu kita cari dia dengan kaedah gandaan sepunya terkecil. Okey, kita nak ambil mana gandaan sepunya terkecil ni? Kita akan ambil penyebut dia iaitu 5 dan 10. Okey, kita bagi yang dapat berapa? Nak bagi dengan berapa ni? 5. 5. Di sini dapat? 1. Yang ni dapat? 2. Okey, ini gandaan sepunya terkecil. Jadi nak stop ke nak continue lagi?
Terus. Ni gandaan sepunya terkecil. Boleh sih nak cari. Nak stop dah ha? Nak stop bahagi ke ataupun nak bahagi lagi? Bahagi lagi. Saya nak ulang lagi. Untuk gandaan sepunya terkecil, kita stop apabila dia sampai 1. Faham? Kalau faktor sepunya terbesar ni, dia akan stop bila nombor-nombor ni dah tak boleh bahagi dah, baru kita stop. Nampak tak? Nombor-nombor ni dah tak boleh bahagi dah dengan nombor perdana, kita stop. Tu faktor sepunya terbesar. Tapi kalau gandaan sepunya terkecil, dia kena bagi sampai 1. So kita bagikan 2. So ini dah 1, ini 1. Nampak? Jadi apa dia punya ni, gandaan sepunya terkecil dia adalah 5 darab 2 sama dengan 10. Okey, jadi kita dapat dah gandaan sepunya terkecil dia 10. Jadi macam mana kita nak pemudahkan yang ni? Okey, kalau pecahan tadi cikgu kata kita kena darab. Nak darab dengan berapa? Kita nak mudahkan dia tu nak darab dengan berapa? Nak darab dengan berapa ni? Tadi kita... Okey, saya nak ulang lagi hampa ni. Okey, tadi cikgu kata ni, kalau yang ni, tak apa nanti saya bagi nota. Okey, kalau dia nombor pecahan ni, kita kena buat apa? Kita kena darab. Nak darab dengan nombor tu, nombor berapa? Kita kena cari dulu gandaan sepunya terkecil. Dapat gandaan sepunya terkecil tu, baru kita darab dengan gandaan sepunya terkecil tu. Yang ni tadi, dia pecahan. Bila pecahan, kita kena darab dengan gandaan sepunya terkecil. Gandaan sepunya terkecil untuk 5, 10 kita dapat berapa? 10. Faham? Faham tak yang ni? Okey, jadi 3/5 ni darab dengan 10 lah gandaan sepunya terkecil kita. Ni sebab 7/10 darab 10. So kita dapat berapa? 3/5 darab 10 dapat berapa? 6. 7/10 darab 10? Dapat berapa? 7. So inilah nisbah termudah kita tu. Faham bentuk termudah? Hari ni lah 6, 7. Boleh faham tak? Boleh faham tak yang ni? Senang je. Okey, mari kita tengok praktis. Jadual nombor 5. Jadual berikut menunjukkan jisim sebiji buah. Nyatakan sebuah berikut dalam bentuk termudah. Ni dia nak dalam bentuk termudah. Okey, jisim sebiji durian kepada jisim sebiji betik. Okey, bagi tahu kat saya Sat, macam mana nak tulis ni? Jisim sebiji durian kepada jisim sebiji betik. Okey, apa dia? Berapa nak tulis? Lekat abang kan? Tulis dulu dia punya tu. Jisim durian berapa? Jisim sebiji durian berapa? Kamu kena kamu kena tulis ni. Maksudnya 1.4 kilo kepada nisbah jisim sebiji betik. Biji betik berapa? 2. Pandai Sufi. 0.7 kg. Jadi di sini dia bukan nombor bulat kan? Dia nombor perpuluhan kan? Kalau bukan nombor bulat, kita kena tukar dengan nombor bulat. So kita nak darab dengan berapa? 10. Saya letak kat sini lah lagi ni. Okey, sebab ni maksudnya dia kena dapat 14 kg nisbah berapa? Kita nak tukar dia 0.0 perpuluhan tu nak jadikan nombor bulat. Dia dapat berapa? 7.
Okey, dapat 7 kg. Okey, 7 kg. So, jawapan dia berapa? Jawapan maksudnya 14 nisbah 7. Okey, boleh dalam sebutan termudah berapa? Okey, kalau yang ni kita yang ni ada nombor bulat, kita nak bahagi dengan berapa yang ni? Okey, bagi 7. Sebab apa? Faktor sepunya terbesar untuk 14 dan 7 adalah 7. Betul tak? 7. Apa buatlah sendiri. Cikgu ajak dah maksudnya 14, 7, faktor sepunya berbagi dengan 7. Dapat 2, dapat 1. So, 7 lah. Jadi kita akan bahagi dengan 7. Ni pun bahagi dengan 7. So, dapat berapa lah kali? 2 nisbah 1. Nampak? Nampak tak? Faham tak jawapan yang tu? Yang ni. Senang je kan? Konsep dia senang je. Kalau dia punya nombor bulat, bahagi dengan faktor sepunya terbesar. Kalau dia nombor pecahan, darab dengan gandaan sepunya terkecil. Boleh faham? Okey, B ni berapa jawapan B? Okey, B saya nak kamu buat sendiri. Okey, nombor 6 pun buat juga. Nombor 6 buat. Okey, ni sebagai kerja rumah. Kita nak berhenti dah. Okey, B buat sendiri. Nombor 6 pun buat sendiri. Okey. So, untuk hari ni, saya bagi tugasan dekat kamu. Tolong buat soalan nombor mana? Kita buat lagi. Okey. Soalan nombor 3B. Okey, tanda 3B tak buat lagi kan? Okey, 3B buat. Okey, kerja rumah kamu sikit je hari ni. Sebab hampa pandai hari ni. Hampa boleh jawab. Okey, nombor 3B buat. Lepas tu nombor apa? 5B dan nombor 6. Boleh tak buat? Boleh. Try buat. Nanti saya akan bagi dalam Google Form. Saya nak tengok kamu buat pengiraan dalam Google Form. Nanti saya akan masuk dalam Google Form, hampa jawab. Siapa yang boleh betul semua, jalan kerja dia betul, saya bagi hadiah garam belacan satu botol. Boleh tak? Boleh. Okey, jadi sebelum kita tamatkan kelas, ada yang nak tanya cikgu yang berkaitan dengan tajuk ni? Ada tak? Ada yang nak tanya cikgu tajuk ni? Faham semua dah? Okey, bagus. Kalau dah faham, okey, saya nak kamu buat soalan tu. Kalau tak faham, boleh tanya saya. Kamu PM tanya cikgu. Macam mana nak jawab? Boleh tak? So, untuk hari ni, saya bagi kamu berapa soalan? 3 soalan je kan? 3 ke 10 soalan? 3 saja. Sebab apa hari ni hampa pandai. Hampa belajar tajuk nisbah, hampa pandai hari ni. Jadi saya bagi 3 soalan saja. 3 soalan tu cuba tengok balik nota yang saya bagi tu. Okey, jangan risau. Saya akan bagi link video ni. Kamu boleh tengok balik video yang kita belajar ni. Okey, tengok balik macam mana cikgu ajak. Okey, lepas tu kamu cuba buat. Okey, boleh? Boleh. Okey, sebelum kita ni ada isi attendance dah ke belum lagi?
Ada yang isi lagi attendant. Tolong isi nah. Dan di skrin saya ni ada yang naik nama yang ni Farhan Amira, Muhammad Anan, Batrisha, Funke ni siapa dia tahu ha, dekat sini bukan nama dia. Jadi tolong bubuh nama dekat link tu dia ikut lah. Ha? Funke siapa dia pula ni? Jual telefon kau dia ni. Okey. So, saya pun dah lapan nasi dah ni. Hampa pun lapan nasi dah kan? Okey, jadi kita berhenti kelas kita. Kita jumpa hari apa? Hari apa? Jadual hari apa pula? Kita jumpa jadual pula. Kita jumpa hari Khamis. Hari Khamis ni, sebelum hari Khamis, saya nak kamu siap dah kerja yang saya bagi tu. Okey, boleh? Okey, jadi siapa yang join kelas saya hari ni, tahniah cikgu ucapkan. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Okey, sama. Rindu dekat hampa nak baca doa. Ibu. Ya. Apa dah? Ada Senin hari ni batu bahan dia baduk. Lepas ni kita mula kelas kita baca doa. Sufi baca doa. Lepas tu orang lain pula baca doa. Kita bagi liak. Boleh nah? Okey, bye. Bye. Adik Munirah kata bye.